أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia dan yang saya hormati Dr. Nazir bin Alias selaku pensyarah bagi subjek Fiqh Ibadat Munakahat serta sahabat-sahabiah seperjuangan yang saya kasihi sekalian. Saya Muhammad Zaim Adli bin Muhammad Zainuddin, nombor matrik A183177 akan membentangkan tajuk Perkahwinan Online Menurut Syarak. Pandangan tentang perkahwinan online. Terdapat dua pandangan berkaitan perkahwinan online. Pandangan pertama mengatakan ianya tidak sah berdasarkan kepada sepotong hadis Rasulullah SAW. Mafhumnya, tiada pernikahan melainkan dengan kehadiran seorang wali dan dua orang saksi. Dan apa jua bentuk pernikahan yang berlaku dengan cara selain dari itu, maka pernikahan tersebut adalah batil, yakni tertolak. Terdapat kaedah fiqhiyah yang mengatakan yahtatu fil furuj ma la yahtatul amwal, yakni perlunya mengutamakan sikap berhati-hati di dalam urusan menghalalkan kemaluan, iaitu urusan munakahat, melebihi daripada urusan harta benda, iaitu muamalat. Asas dan hujah bagi mereka yang mengatakan perkahwinan online adalah tidak sah adalah bersandarkan kepada mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak sah akad nikah dengan tulisan kerana ianya bersifat kinayah dan tidak soreh, yakni jelas. Manakala pandangan kedua mengatakan adalah sah perkahwinan secara online, akan tetapi akad nikah mestilah dilakukan di dalam satu majlis, iaitu ittihadul majlis, supaya ijab dan qabul dilaksanakan secara langsung. Memandangkan akad nikah menerusi sidang video telah memenuhi syarat ittihadul majlis kerana dikelaskan sebagai ittihadul majazi. Oleh sebab itu, ahli mudzakarah telah bersetuju untuk memutuskan bahawa adalah harus melakukan akad nikah menerusi sidang video. Akan tetapi, akad nikah tersebut mestilah mematuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan. Syarat pernikahan online. Yang pertama, majlis tersebut mestilah berlangsung di tahap al-yakin, bukan al-zon, iaitu sangkaan. Yang kedua, tidak ada unsur penipuan, iaitu al-gharar, dan keraguan sepanjang berlangsungnya majlis tersebut. Yang ketiga, mestilah cukup rukun dan syarat sah nikah menurut syarak. Yang keempat, digalakkan wali yang melakukan akad nikah tersebut. Yang kelima, terdapat halangan untuk melakukan akad nikah di tempat yang telah ditentukan. Yang keenam, ianya mestilah tertakluk kepada semua peraturan dan undang-undang yang sedang berkuat kuasa pada ketika itu. Sebab pernikahan online. Yang pertama, pasangan tersebut berada berjauhan. Sebagai contoh, pelajar yang sedang melanjutkan pelajaran di luar negara ataupun seseorang yang sedang bekerja di luar negara. Yang kedua, sukar berada di dalam satu majlis. Contohnya, berlakunya bencana alam seperti banjir kilat, tanah runtuh, gempa bumi dan sebagainya lagi. Yang ketiga, memudahkan urusan majlis kerana tidak perlu menempah catering, menempah dewan dan lain-lain. Yang keempat, mestilah mematuhi perintah kerajaan yang tidak membenarkan majlis berlangsung secara terbuka. Ini adalah disebabkan oleh situasi wabak pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia pada ketika ini. Yang kelima, untuk mengelakkan penyebaran wabak penyakit. Jika majlis diadakan secara terbuka, ianya akan mempercepatkan dan memudahkan lagi penyebaran penyakit. Seterusnya, kita pergi kepada kebaikan dan keburukan pernikahan online. Antara kebaikan pernikahan online adalah ianya dapat menjimatkan kos majlis kerana tidak perlu mengupah catering, mengundang tetamu, menempah dewan dan sebagainya lagi. Yang kedua, melancarkan urusan majlis pernikahan kerana ianya dapat dilakukan di dalam masa yang lebih singkat. Yang ketiga, perkhabaran majlis lebih cepat. Yang keempat, mengelakkan penyebaran penyakit. Yang kelima, mengelakkan daripada berlakunya zina. Seperti umum sedia maklum, jika pasangan tersebut tidak bernikah, tidak berkahwin, kemungkinan untuk mereka terjerumus kepada lembah perzinaan adalah lebih tinggi. Jadi untuk mengelakkannya,
perkahwinan online adalah merupakan jalan yang terbaik. Seterusnya, keburukan pernikahan online. Yang pertama, pendapatan pengusaha terjejas. Sebagai contoh, pengusaha catering, pengusaha majlis, pengusaha dewan dan lain-lain akan kekurangan pekerjaan disebabkan pernikahan ini dilakukan secara online. Yang kedua, kemungkinan berlakunya unsur penipuan. Ini adalah kerana jika perkahwinan dilakukan melalui sidang video, boleh jadi mereka meminta seseorang untuk menyamar dengan menggunakan suara orang lain untuk melafazkan akad nikah tersebut. Yang ketiga, boleh menimbulkan fitnah. Ini adalah kerana tidak ramai yang mengetahui berlakunya pernikahan tersebut disebabkan tiadanya kelangsungan majlis secara terbuka. Yang keempat, menyebarkan penyakit dengan lebih mudah. Yang kelima, tidak dapat menjalinkan ukhuwah. Ini adalah kerana tiadanya majlis bersemuka sesama warga sekitar dan sanak saudara disebabkan berlakunya pelaksanaan perintah kawalan pergerakan di seluruh negara bagi mengekang wabak pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia pada ketika ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.